Strategi ini melepaskan nyamuk betina dan juga nyamuk jantan berpuluh ribu. Nyamuk tu mungkin memang dah berkembang, yang nyamuk Wolbachia tu kan. Jadi lepas tu macam denggi senyap. Hidup burung tu yang bersayap, dia kena terbang. Kita bukannya menyakiti dia, kita cak aja. Macam orang cakap orang keduk kecang-kecang tu yang zolim-zolim. Salah tu mereka ni tak faham. Kisah viral burung merpati berwarna pelangi membawa kami untuk menyingkap kisah di sebaliknya. Kami di Kota Baru, negeri Cik Siti Wan Kembang, mendekati komuniti peminat merpati bagi mendalami dunia mereka yang juga diterobosi kuku tajam pandemik COVID-19. 7 km dari ibu negeri Kelantan, kami tiba di sebuah kedai haiwan peliharaan yang diusahakan oleh Wan Hasnan Wan Harun, peminat merpati yang menjadikan hobi sebagai punca pendapatan utama selain menganjurkan pertandingan merpati hias peringkat negeri. Bermodalkan RM6,000, Wan Hasnan mula menceburi dunia perniagaan sejak Perintah Kawalan Pergerakan pertama pada bulan Mac 2020. Datang minat untuk buka kedai ni selepas masalah yang saya sendiri alami untuk dapatkan bekalan makanan terhadap haiwan peliharaan saya. Dengan banyak kedai yang tutup, so saya timbul rasa macam ingin memudahkan urusan saya dan ingin memudahkan urusan sahabat-sahabat yang ada bela binatang peliharaan masing-masing. Wan Hasnan membawa kami ke kediaman sahabatnya, Muhammad Al-Hafiz Ibrahim, yang terletak berdekatan. Mula berjinak dengan dunia merpati sejak tahun 2010, Wan Hasnan kini dilantik sebagai ahli jawatan kuasa Kelab Peminat Merpati Kelantan yang ditubuhkan pada tahun 2014. Antara fungsi utama kelab ini adalah untuk ahli berkongsi pengalaman, mencari barangan keperluan burung peliharaan serta menjadi hos pertandingan merpati, lumba dan hias. Daripada kategori merpati hias ni, dia ada dua pula jenis, iaitu fancy, lepas tu dan satu lagi adalah porter. Porter ni dalam bahasa kita yang mudah faham adalah belon. Fancy ni adalah tiada belon. Bertugas sebagai kerani di sebuah hospital swasta, Muhammad Al-Hafiz pada mulanya memelihara merpati hias sebagai hobi. Menyedari burung ini mempunyai nilai yang tinggi, dia tidak mengambil masa yang lama untuk menambah koleksinya selain menjual kepada peminat merpati dalam dan luar negeri. Antara koleksi istimewa Muhammad Al-Hafiz termasuk merpati putih atau dikenali sebagai Giant Run Mallorca yang mencecah RM8,000. Baka yang saya telah biakkan iaitu Giant Run, Norwich dan Garitano. Begitu juga Cappuccino. Dan saya membuat kandang ini untuk keselesaan lah kepada burung-burung saya. Semua tak ada dan stres kat sini. Semua kalau kita cakapkan galak lah. Seperti peniaga lain, perniagaan Wan Hasnan terjejas teruk apabila pandemik berpanjangan. Dengan bergantung kepada pelanggan untuk membeli di premis fizikal, Wan made pet shop bagai telur di hujung tanduk. Sebagai pencari nafkah tunggal keluarga,
anak jati Kelantan yang berusia 41 tahun ini tangkas berfikir untuk belajar mentransformasikan perniagaannya secara digital. Pernah berlaku ada lebih kurang 10 hari. Saya buka macam biasa, tapi saya hanya mendapat hasil jualan selama 10 hari lebih kurang dalam RM100 saja. Hasil jualan, bukannya keuntungan. So, saya fikir saya kena buat perubahan secepat mungkin. Kalau saya teruskan dengan keadaan macam ni, mungkin saya akan mengalami lagi bertambah kerugian di segi perniagaan saya. So, dengan bantuan daripada kawan-kawan dan isteri, sokongan, dorongan dan juga semangat. So, buatkan benda tu saya terus keluar daripada belenggu masalah saya. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Transformasi ini bukan sahaja membantu perniagaannya dalam norma baharu, malahan turut melonjakkan nama Wan Hasnan dalam kalangan peminat burung peliharaan. Bagi Wan Hasnan, mempelajari selok-belok perniagaan turut mengajarnya tentang nilai persahabatan yang banyak membantu memecahkan kebuntuan. Bagi saya, merancang perniagaan kita, walaupun dah pelbagai usaha yang kita buat tak dapat, apa yang berlaku pada saya lebih suka untuk mendekati sahabat-sahabat yang lain dan minta pandangan. Walaupun diorang hanya bukan dari bidang perniagaan, tapi diorang banyak membantu saya. So, lebih baik untuk saya, walaupun terpaksa tutup kedai buat sementara, so saya lebih suka untuk mendekati dan boleh merapatkan lagi perhubungan dan boleh nampak hasil usaha. So, selepas beberapa bulan baru saya nampak benda tu yang amat ketara. Mergas tua sifatnya liar dan bebas di alam semula jadi ciptaan Tuhan. Untuk memahami sisi lain kisah merpati pelangi dan kelangsungan hidup penternaknya, kami ke Kuala Selangor mencari Andrew Sebastian. Taman Alam Kuala Selangor yang berkeluasan 296 hektar, lokasi yang menjadi persinggahan atau rehat dan rawat burung migrasi. Andrew Sebastian, pengasas Persatuan Eko Pelancongan dan Konservasi Malaysia atau EKOMAI, badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2015. Lebih 20 tahun menyandang tugas sebagai naturalis. Antara tanggungjawab utama Andrew adalah mengetengahkan usaha konservasi flora dan fauna di Malaysia. Antara rutin harian Andrew adalah membawa pelancong menyertai aktiviti memerhati burung tempatan dan migrasi. Daripada 873 spesies burung yang direkodkan di Malaysia, lebih daripada 197 spesies bebas berterbangan di Taman Alam Kuala Selangor. So, selamat datang ke Taman Alam Kuala Selangor. Kawasan ini adalah sebahagian daripada Important Bird and Biodiversity Area (IBBA) yang diiktiraf oleh BirdLife International. Ya. Malaysia antara 17 negara yang mempunyai biodiversiti alam tertinggi di dunia, penanda potensi besar buat industri ekopelancongan. Pada musim sejuk antara bulan Oktober hingga Mac setiap tahun, burung dari benua utara seperti Rusia, China, Jepun dan Korea akan terbang ke selatan hingga ke Australia dan New Zealand. Dengan jarak yang jauh, kawasan rehat dan rawat burung migrasi ini adalah lokasi yang mempunyai ciri mirip habitat asal mereka. Biodiversiti alam semula jadi yang baik membantu Malaysia menjadi destinasi pilihan buat burung migrasi. Jika melihat dalam struktur peta ini adalah pesisiran pantai dan kolam buatan manusia. Dan selepas ni kita akan pergi pula ke zon paya bakau. Jadi struktur dan ekologi yang berlainan, maknanya burung dan hidupan liar juga berlainan. Ya, khususnya burung. Jadi burung yang kita jumpa kat sini tak semestinya kita akan jumpa di kawasan paya bakau. Jadi itulah khasnya kawasan macam ini kerana ada kepelbagaian untuk burung dan hidupan liar.
Pengalaman memerhati burung yang lengkap kebiasaannya memerlukan teropong, kamera dan buku lapangan untuk tujuan dokumentasi spesies burung yang dijumpai. Walaupun burung migrasi hanya dapat dilihat 5 bulan dalam setahun, peminat aktiviti ini tidak pernah berhenti mencari spesies kegemaran mereka. Yang paling penting dan menarik burung tempatan tu. Ya. Kerana ada juga burung tempatan yang endemik. Endemik maknanya hanya boleh jumpai di satu kawasan yang khusus dan khas ataupun negara. Ya. Jadi negara kita ada dalam bilangan lebih daripada 90. Daripada 873 tu, 90 lebih atau 93 ya, adalah burung yang khas yang hanya boleh jumpa di Malaysia. Kembali di Kota Baru, Wan Hasnan membawa kami ke kediamannya yang turut mempunyai sangkar-sangkar luas untuk koleksi merpati hias yang dibiakkan. Wan Hasnan menegaskan walaupun penjagaan burung ini tidak serumit haiwan peliharaan lain, semua pemilik perlu menyediakan ruang bersih yang cukup untuk merpati bergerak bebas. Bekalan makanan, minuman serta ubat-ubatan juga perlu sentiasa tersedia. Faktor kebersihan itu adalah penting. Faktor kebersihan ni semua orang tahu yang bukan kata hanya merpati diri kita sendiri pun, faktor kebersihan itu adalah benda yang asas yang paling penting. So dalam belaan merpati ke apa-apa hobi lain ke, step tu adalah tetap sama. Cara kita untuk pengurusan haiwan peliharaan kita tadi tu, khususnya merpati ni, bagi saya tak rumit, tak susah. Dan segala macam orang kata apa, barang-barang keperluan dia orang macam vitamin ke untuk merpati tadi tu, benda tu pada harga yang bagi saya tak mahal, mampu memiliki. Tumpan, bandar pesisir pantai yang berdekatan dengan sempadan Thailand. Sebuah gerai di Simpang 3, Kampung Kepulau menjadi tapak mencari rezeki buat anak jadi tumpat Ismail Cik Daud, peniaga merpati yang dikecam warga maya setelah kisah merpati pelanginya tular di media sosial baru-baru ini. Bagi bapa tunggal yang berusia 55 tahun ini, dalam kehidupan yang dihimpit kekangan PKP ketika itu, dia sanggup berusaha apa sahaja asal berhasil menyajikan nasi di atas meja untuk keluarganya. Thailand, Asia nak lama dah buat benda ni. Dia pun saya tengok dalam Facebook, Instagram luar negara tu memang dah lama dah. Tapi saya tengok macam mana nak bagi tarik ke pelanggan-pelanggan ni, saya pun terfikirlah buat. Saya beranikan diri, saya buat. Saya pun buat. Bila saya cuba tu ada sambut teh. Jadi ramai pembekal-pembekal kat kedai lain pun memang bagi minta saya lah untuk buat. Usaha Ismail mula membuahkan hasil apabila koleksi merpatinya mula meraih perhatian orang ramai. Jadi saya buat macam ni kalau macam kala-kala tu ni nak bagi ada sambutan lah, sambutan pada pembeli-pembeli tu. Adalah datang pelacur-pelacur macam ambil setiap hari lah ambil gambar macam mana. Saya pun puas hati lah kalau dia tak beli pun, dia tengok-tengok pun dia ambil gambar pun saya puas hati lah. Burung apa ni, Bang? Merpati. Merpati apa? Merpati muar, pelangi. Dengan purata hasil pendapatan RM500 sebulan, Ismail bagai hilang arah apabila merpati pelangi menerima kecaman netizen. Caranya kita bukannya membuat dia menyakiti dia, saya cuma kita cak aja, kita tutup. Ada empat isi dia, kita tutup mata dia, kita tutup semuanya bulu. Jadi bulu kita tak
Saya rasa benda ni tak ada keburukan lah bagi atas di burung merpati ni. Sebab benda ni benda tak menyakitinya. Macam orang cakap orang kenduk kecang-kecang tu yang zolim. Salah tu mereka ni tak faham, tak fikir. Mereka ni fikiran dia sikap. Sebenarnya zolim ni tak bagi makan, pukul dia, sakiti dia, bunuh dia baru zolim. Perniagaannya kembali suram. Namun Ismail menerima takdirnya dengan hati terbuka dan terus mencari peluang demi sesuap nasib. InsyaAllah kalau ada peluang lain, saya akan cuba. Kalau ada siapa nak sponsor apa-apa, saya akan cuba dengan tiap saya, pembuat saya akan cuba. Tujuh tahun sejak penubuhan Eco-My, Andrew masih teguh dengan objektif untuk menghubungkan ekopelancongan dengan khazanah dan pemeliharaan alam. Membesar dikelilingi hutan sudah cukup menjadi inspirasi bekas penuntut jurusan undang-undang ini untuk berkecimpung dalam bidang konservasi. Bagi Andrew, ada pilihan untuk Ismail untuk terus menjana pendapatan. Macam di Tumpat dan sebagainya, cantik kawasan dia, sungai dia masih cantik dan sebagainya. Ada banyak hidupan liar dan juga burung yang unik di sana, di mana penggemar burung akan pasti membelanja duit untuk melihat. Kalau kita merujuk balik atau kita guna pakai sumber alam yang sedia ada, lebih memberi manfaat secara jangka masa panjang. Supaya datang pelawat setiap tahun, setiap bulan untuk melihat burung dan hidupan liar di Tumpat khususnya, ya. Jadi pada pendapat saya lah, lebih baik kita usahakan sumber ekopelancongan kita kerana ia membawa pendapatan dan juga sustainability lah secara mampan. Selain ancaman semula jadi seperti pemangsa dan ribut, jumlah burung migrasi semakin berkurang akibat aktiviti manusia. Tak kenal maka tak cinta. Bagi Andrew, mempromosikan aktiviti ekopelancongan seperti memerhati burung di platform digital mampu menonjolkan keunikan khazanah alam kepada orang ramai untuk memupuk semangat cintakan alam sekitar. Pejuang konservasi ini percaya setiap pasang sayap perlu bebas berkembang di udara. Hidup burung tu yang bersayap, dia kena terbang. Dan bila dia terbang, nyanyian dia lebih merdu. Dia akan makan makanan yang semula jadi, badan warna dan sayap dia dan bulu mereka lebih menyelah. Jadi kalau anda sayangkan burung, cubalah jangan menyimpan burung. Koleksi itu saya rasa untuk researcher dan untuk penyelidik saya rasa yang itu penting, tapi untuk secara hobi saya rasa lebih baiklah kalau kita biar dia liar. Keunikan merpati tidak dapat disangkal. Merpati lumba atau racing homer mampu mencari jalan pulang walaupun dilepaskan beribu batu. Merpati hias pula mempunyai rupa dan corak yang jarang dijumpai. Komuniti seperti Kelab Peminat Merpati Kelantan menjadi bukti keistimewaan haiwan peliharaan ini diminati ramai. Bermula sebagai hobi, ada juga pemilik yang melebarkan sayap dalam bidang perniagaan, tidak lokek berkongsi ilmu sesama sendiri. Unik pada merpati ni, dia nama saja merpati tapi dia ada pelbagai jenis kategori-kategori dia. Kita kena pilih yang mana yang betul-betul bersesuaian dengan diri kita dan keadaan sekeliling tempat kita jaga ataupun tempat kita bela tadi. Sejak tahun 2020, COVID-19 sememangnya memberi kesan mendalam kepada semua. Tak kala kisah jatuh bangkit semula kian bercambah,
jangan kita lupa yang masih terkapai-kapai mencari pelangi mereka sendiri. Pada yang mampu, terus membantu. Biar ranjau beliku, kita utuh bersatu padu. Ketika seantero dunia masih berperang dengan pandemik COVID-19, banyak negara membangun termasuk Malaysia masih bergelut dengan penyakit berjangkit yang terus mengancam nyawa. Denggi kekal sebagai ancaman kesihatan awam di negara ini merebak melalui pembawanya Aedes aegypti. Ia berasal dari Afrika dan telah merentasi banyak negara. Kini menjadikan negara beriklim tropika dan subtropika sebagai habitatnya. Fogging antara cara membunuh Aedes aegypti tetapi hanya berkesan untuk sementara waktu. Adakala ia juga dikatakan lali dengan semburan ini. Manakala denggi pula masih belum ada penawarnya. Hanya bergantung kepada langkah pencegahan. Di Kuala Lumpur, lokasi yang suatu ketika dahulu mencatat kes denggi yang paling tinggi adalah daerah Keramat. Penghuninya, Kasmani Samad, masih mengingati detik dia menjadi mangsa denggi. Pada 2014-15 tu memang tengah hot lah tu. Memang sekeliling sini, kawasan sini memang denggi. Saya sendiri pun kena denggi dah 2 kali. 2014 saya ingat ada yang teruk tu 2014. Saya ingat masa tu macam ada karen dah. Siang pun nampak tengah hari dah nampak panas dah. Malam pun panas, jadi kita susah nak tak boleh tidur. Panas, jadi ada masa ketikanya tu macam karen lalu ada buang kepala keluar. Macam tu. Warga emas ini juga bekas pesakit denggi pada tahun yang sama. Asma Muhammad Toha menceritakan bahawa reka bentuk kawasan perumahan tamannya menjadi faktor pembiakan Aedes aegypti sekaligus mengakibatkan penularan virus berbahaya itu. Ada dalam 11 rumah yang kena. Lepas pada tu memanglah fogging tu memang sentiasa ada lah. Sebenarnya makcik sendiri macam makcik nak ignore je yang makcik tu kena. Tapi sebenarnya makcik dah tak lalu makan, badan pun rasa tak sedap. Memang masa tu memang rasa teruk badan tu. Kebimbangan terhadap Aedes aegypti dan denggi telah membuatkan Institut Penyelidikan Perubatan IMR KKM membuat kajian terhadap nyamuk berkenaan. IMR menjalankan penyelidikan berkaitan Aedes secara serius sejak tahun 2006. Pada ketika itu, ia berkaitan genetik modified mosquito GMO bersama Universiti Oxford. Menerusi pelepasan nyamuk genetik jantan membawa gen pembunuh yang dibiar mengawan dengan nyamuk betina liar sehingga menyebabkan kematian keturunan. Dan Dr. Nazni Wasi Ahmad adalah pakar entomologi IMR yang terlibat. Semasa saya belajar di Universiti Melaya, saya buat on economic pest, demi serangga-serangga yang berkepentingan untuk tanaman. So saya ada pengalaman mengenai serangga. And then I dapat opportunity untuk kerja di Institute for Medical Research lah. So it's still serangga tapi sekarang penyakit-penyakit yang berkepentingan dari segi perubatan. Dengan pengalaman lebih 15 tahun di dunia nyamuk, tidak hairanlah insan ini sangat mengetahui selok-belok serangga yang tidak disukai ramai itu.
terdapat dah lebih kurang 3,500 spesies nyamuk di dunia. Tapi di Malaysia ni terdapat lebih kurang 400 spesies nyamuk. So, salah satu spesies nyamuk ni adalah Aedes aegypti. So, Aedes aegypti ni dia membawa penyakit-penyakit seperti demam denggi, Zika, chikungunya dan juga yellow fever. Biasa nyamuk Aedes ni biak di bekas-bekas yang mengandungi air seminimum 1 mm adalah cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Selepas projek GMO, pada tahun 2016, Dr. Nazni bersama Ketua Entomologi Dr. Lee Han Lim dan kumpulan penyelidik Dr. Cheong dan Nur Afizah Ahmad telah bekerjasama dengan penyelidik dari Universiti Glasgow, United Kingdom serta Universiti Melbourne, Australia untuk projek Aedes Wolbachia, iaitu menggantikan populasi nyamuk Aedes aegypti pembawa denggi dengan yang tidak boleh membawa denggi. Teknologi ini kini telah digunakan oleh 14 buah negara dan disyorkan oleh World Health Organization (WHO). 60% daripada serangga memang ada Wolbachia. Tetapi Aedes aegypti memang tiada Wolbachia. Tapi Aedes albopictus ada Wolbachia. You see? So, apa yang telah Prof Steven di Universiti Glasgow lakukan, dia mengambil Wolbachia daripada Aedes albopictus yang dinamakan WALBB, Wolbachia, W is Wolbachia lah, dan dia suntik ke telur Aedes aegypti. Yang dia disuntik ni adalah baka tempatan kita dan hantar balik kepada Malaysia. Suntikan ni pada tahun 2016. So daripada situlah kami membiak telur ni dari satu generasi ke generasi yang lain sehingga kini. Penghantaran telur Aedes Wolbachia hanya dibuat sekali sahaja. Sehingga kini, selepas 6 tahun, IMR dapat membiak bakanya dengan jaya. Dalam proses pembiakan nyamuk ini, darah memainkan peranan yang penting, memandangkan ia makanan utamanya. Kita ada satu alat yang dinamakan hemotag feeder. So hemotag feeder ni ada beberapa arm di mana kita akan letakkan darah tu di these arms, they are known as arms. Lepas tu nyamuk akan hisap darah dengan melalui membran. So lebih senang lah nak bagi darah macam ni daripada menggunakan membran dan darah manusia. And then darah manusia ni pula kami dapatkan daripada blood bank. That means, tapi darah-darah ni pun bersih. Dia tak ada virus, dia tak ada apa-apa penyakit. Darah yang bersih daripada blood bank. Sebab blood bank pun akan buat QC. So, kita gunakan darah-darah tersebut. Strategi penggantian populasi ini melibatkan pelepasan Aedes Wolbachia jantan dan betina ke lapangan. Apabila nyamuk-nyamuk ini mengawan dengan nyamuk di lapangan, generasi seterusnya juga akan mempunyai Wolbachia. Uniknya, sepanjang hayat nyamuk dan serangga lain, proses bertelur hanya melibatkan pengawanan sekali sahaja. Yang ada spermatica tu nyamuk betina. So the sperms are stored there. Untuk menghasilkan telur, nyamuk ni kena hisap darah. Bila dihisap darah, that is the pembentukan telur akan berlaku dalam nyamuk betina ni. Dia tak perlu mate lagi sekali dah. Sekali cukup. Cuma hisap darah, setiap kali nak bertelur kena hisap darah. So dia akan berterusan lah. Anggaran kitaran hidup nyamuk adalah sebulan. Dan dari telur untuk menjadi seekor nyamuk, ia memerlukan 7 hari. Kuantiti telur yang terhasil pula bergantung kepada usianya. Kalau nyamuk tu makin tua, telur dia makin sedikit. Sometimes tak ada telur langsung, walaupun dia hisap darah. So, kalau dia muda, banyaklah telur dia. Dia boleh bertelur sehingga 100 butir telur. Dia boleh bertelur sekali bertelur. Istimewanya telur yang terkumpul ini boleh bertahan selama 2 bulan jika dikeringkan. Apabila IMR ingin melakukan proses penetasan, barulah ia dimasukkan ke dalam air semula. Setiap
kali kami membiak, kami memastikan QC di sinilah menentukan bahawa nyamuk kita ada Wolbachia. Jika kami mendapati nyamuk kita tak ada Wolbachia, kami akan isolatekan balik. Kita akan cuma ambil nyamuk yang ada Wolbachia dan start generasi dari situ. Tapi so far alhamdulillah nyamuk kita memang sentiasa ada Wolbachia. Kuala Lumpur. Bangunan lama yang kini menempatkan Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ini adalah pusat utama bekalan Aedes Wolbachia ke seluruh negara. Yang sedang berlangsung di makmal IMR sekarang ini adalah proses pengasingan jentik-jentik nyamuk berkenaan untuk dibesarkan mengikut keperluan permintaan pelepasan di kawasan panas denggi. Tampak mudah, tetapi penelitian khas harus diberi dalam proses tumbesaran anak-anak nyamuk ini. Macam mana kami biak nyamuk ni ya? Kalau kita tengok, apa susah sangat nak biak sebab di lapangan pun banyak nyamuk. You can see nyamuk bertelur macam tu. Tapi untuk biak di makmal, susah sikit. Sebab makmal ni ada satu tempat yang terkongkong, kondusif. And then kami kena menentukan yang lab kita ni free from bakteria, free from apa-apalah, sentiasa bersih. Penggunaan nyamuk Wolbachia ini telah dijadikan kawalan denggi pada tahun 2019. Sehingga kini, pelepasan telah diperluaskan ke 30 lokaliti denggi beberapa negeri di Malaysia. Kita kena anggarkan sesuatu lokaliti ni berapa ekor nyamuk harus dilepaskan. So di situ pun ada pengiraan saiz sesuatu kawasan and then berapa jumlah populasi Aedes di situ. Berdasarkan pada tu kita akan mengira berapakah bilangan nyamuk yang harus dilepaskan. So kita akan sediakanlah kepompong. So kepompong tu akan jadi dewasa. Yang kita akan lepaskan di lapangan ialah dewasa. Yang menarik perhatian ketika proses pengasingan jentik-jentik adalah anak-anak didik pakar entomologi IMR, Dr. Nazni Wasi Ahmad ini dapat membezakan yang mana jantan dan yang mana betina secara manual, tanpa menggunakan teknologi canggih. Namun, setiap pekerjaan pasti ada cabarannya. Pembiakan Aedes Wolbachia ini juga tidak terkecuali dan ia tidak pernah menjadi penghalang kepada para penyelidik ini untuk meneruskan perjuangan. Pada mulanya, cabaran yang pertama ialah saya tak ada tempat nak membiak. Nak membiak nyamuk ni. Makmal yang sedia ada tidak mencukupi untuk untuk menghasilkan nyamuk berwolbachia. That is cabaran pertama, memang susah. Cabaran kedua ialah apabila kami nak lepaskan, adakah komuniti akan menerima kita punya strategi ni. Sebab strategi ni melepaskan nyamuk betina dan juga nyamuk jantan. And nyamuk betina menggigit. So definitely kita akan lepas bukan seekor dua. Melepaskan berpuluh ribu, 16,000, 20,000, 75,000 ekor nyamuk. So komuniti pasti tidak akan suka sebab apa yang kami lepaskan separuh ialah jantan, separuh ialah betina. So betina ni menggigit. Tetapi saya mengucapkan terima kasih sangat kepada pihak Institut Penyelidikan Tingkah Laku sebab mereka telah pun memberikan komuniti pendedahan kepada Wolbachia secara secara sangat senang, yang komuniti faham apa itu Wolbachia dan komuniti pun tidak mahu denggi, and kalau boleh mengawal denggi, komuniti tetap akan suka. Aedes Wolbachia yang membesar hasil pengasingan jentik-jentik kemudian dibawa ke penempatan sekitar Keramat. Kawasan perumahan ini adalah lokasi Aedes Wolbachia generasi pertama mendarat pada tahun 2017.
Waktu pelepasan boleh dibuat pada bila-bila masa dan berdekatan dengan rumah penduduk yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Taman AU2 Keramat ni merupakan kawasan yang pertama sekali IMR telah rilis nyamuk berwolbachia. So sehingga kini dah 5 tahun lah, agak 5 tahun dah rilis pelepasan dijalankan dan sebanyak 1.4 juta nyamuk telah diriliskan. Dan nyamuk yang dirilis ialah nyamuk jantan dan juga betina. Pada awal pelepasan, bukan semua penghuni di sini dapat menerima. Ada yang risau dengan lambakan dan gigitan nyamuk kerana masih tidak mengetahui keberkesanannya. Bagi Kasmani Samad, antara saksi hari pertama Aedes wolbachia dilepaskan di perumahannya. Saat itu akan sentiasa tersemat di minda. Bawah pokok mangga tu dia buka skrin tu. Macam wayang pacak P.Ramlee zaman-zaman dulu kan. Macam kita masih kecil-kecil, Jabatan Penerangan buat wayang pacak tengah padang sekolah. Macam tu buat bawah pokok tu. Jadi kami dekat kursi sana tengok je pada 2018. 28 hari bulan 9 IR bagi tahu, dia kata pelepasan sudah mencapai 96.8%. Macam mana dikira tak tahulah kan, itu bidang dia orang. Jadi lepas tu macam denggi senyap lah. Asma Muhammad Toha juga menarik nafas lega apabila kawasan kediamannya kini bebas denggi. Hasil pelepasan Aedes wolbachia. Pas daripada tu yang kita perasan lah ya, nyamuk tu mungkin memang dah berkembang yang nyamuk wolbachia tu kan, jadinya memang berkurangan lah, memang tak ada lah pun. Jadi setakat 2 hari lepas orang PKD Gombak bagi laporan memang tak ada. Kawasan kami ni memang tak ada, tempat lain masih ada lah, tapi kawasan kami ni yang AU1C apa semua ni tak ada lah, alhamdulillah. Untuk kepastian Aedes di daerah Keramat ini adalah wolbachia, sesekali Dr. Nazni dan pasukannya akan ke lapangan mengumpul data dengan meletakkan bekas berisi air untuk nyamuk itu bertelur. Selang beberapa hari, mereka akan mengambilnya yang telah menjadi jentik-jentik, bawa pulang ke makmal untuk dikaji. Pihak kami mahukan nyamuk yang kami lepaskan ni adalah hampir sama dengan nyamuk-nyamuk daripada di lapangan. Bila dia hampir sama, baru nyamuk kita ni setanding untuk mengawan dengan nyamuk lapangan. Tapi kalau dia tak kuat seperti nyamuk lapangan, so of course dia akan kalahkan. So kami akan daripada satu masa ke satu masa kami akan ambil nyamuk lapangan jantan dan kami akan kahwinkan dengan nyamuk betina kami dan dapatkan generasi yang baru. That is known as back crossing. Kita akan mengahwinkan dia balik dan that means kita sentiasa menentukan tahap kerintangan dia pun, sebab kalau nyamuk kita tak rintang sebab lama dalam bilik akan jadi kerintangan ada berkurangan. So kami sentiasa akan buat back crossing. Jentik-jentik yang diambil dari lapangan akan dibiarkan membesar menjadi nyamuk. Kemudian akan diuji dengan teknik biologi molecular polymerase chain reaction PCR. Ini bagi memeriksa keberadaan virus denggi pada Aedes berkenaan. Kaedah ini mirip dengan PCR COVID-19. Walaupun hampir saban hari melakukan penyelidikan yang sama, Dr. Nazni dan para penyelidik ini tidak pernah berasa jemu. Yang penting dapat memberi manfaat kepada rakyat dalam menyekat replikasi virus denggi.
nyamuk ni macam senang nak biarkan, tapi untuk melepaskan kita kena pastikan nyamuk kita ni mempunyai Wolbachia. So setiap kali kami akan menentukan dengan membuat PCR atau molecular technology, sebab tengok nyamuk sama je. Nyamuk yang dalam makmal ni, nyamuk dia sama je, tak ada apa-apa beza dengan nyamuk Wolbachia dengan nyamuk yang tanpa Wolbachia. Dia nampak sama je. So cuma untuk membezakan kena gunakan kaedah molekular, itu kaedah PCR. So, and then kita kena buat QC dari semasa ke semasa. Mesti buat QC. Setiap kali sebelum melepaskan nyamuk, kita pastikan nyamuk kita mempunyai Wolbachia. Tak ada, dan tak boleh 50% Wolbachia dan 50% tak. It has to be 100% mempunyai Wolbachia. Baru kami pun confident untuk melepaskan. Segala buah fikiran, masa dan tenaga yang ditaburkan untuk membiarkan nyamuk baik ini oleh Dr. Nazni dan pasukannya akhirnya terbalas apabila ia kini antara senjata ampuh untuk memerangi denggi. Apabila kami membuatkan sesuatu proposal, kami mintakan peruntukan, kami gunakan duit negara untuk menjalankan kajian. Bila kajian kami berjaya, saya rasa itu adalah satu kepuasan yang sangat-sangat, sebab saya rasa susah nak cakap, sebab kita rasa happy, Walaupun projek Aedes Wolbachia mampu mengawal penularan virus denggi, IMR masih membuat kajian baharu. Terkini, mereka mengkaji sterile insect technique SIT, iaitu memandulkan Aedes aegypti jantan menggunakan sinaran gamma. Apabila ia mengawan dengan yang betina di lapangan, telurnya tidak akan menetas dan populasinya akan berkurang. Usaha tanpa henti mereka ini harus dipuji dan dipandang tinggi.